Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'du. InsyaAllah kita akan dengar sikit tazkirah daripada Hazrat Khawaja Abu Yazid Bustami rahmatullah alaih. Hazrat Khawaja Abu Yazid Bustami rahmatullah alaih juga dikenali dengan gelaran Sultanul Arifin. Juga dikenali dengan gelaran Sultan Al-Arifin, iaitu sultan bagi orang-orang yang arif, orang-orang yang ahli makrifat. Juga Khawaja Abu Yazid Bustami rahmatullah alaih digelar sebagai Imam Tariqah, sebagai imam tariqat, imam tariqat Khawajagan. Ini bagi tarikat Khawajagan ni, Khawaja Abu Yazid Bustami rahmatullah alaih ni adalah imam, pemimpin. Kerana dia guru kepada Khawaja Abul Hasan Kharqani rahmatullah alaih. Juga beliau mendapat gelaran sebagai Qutb Alam. Qutb Alam, ini Qutb ni satu martabat, kedudukan di kalangan para awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Qutub alam maksudnya di seluruh alam ni, maka dia dianggap sebagai qutub pada zamannya. Itu Hazrat Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahmatullah alaih. Qaddasallahu sirrahu, quddisa sirruhu sami. Beliau dilahirkan pada tahun 136 Hijrah. 136 Hijrah. Ini di kalangan zaman para tabi'in, tabi'in, di Bistam. Beliau dilahirkan di Bistam. Itu sebuah tempat di Iran. Bistam ni di Iran. Dan beliau wafat pada tahun 261 Hijrah, pada 15 Syaban 261 Hijrah, bersamaan 875 Masihi. Juga tempat kewafatannya di Bistam. Bistam ni di Iran lah sekarang ni. Antara kesempurnaan kerohanian beliau dan maqam, kedudukan, ketinggian rohaniat beliau adalah dianggap sebagai akabir, ataupun pada zaman dia tu beliau dianggap sebagai orang yang antara tinggi kedudukannya, agung kedudukan dia di dalam martabat rohani ini, sebagai sultan bagi orang-orang arifin, di kalangan para arifin, dan menjadi burhan bagi para siddiqin. Burhan artinya petunjuk, dalil, bukti, hujah bagi golongan para siddiqin. Beliau adalah hujjatullah, qutub alam, dan beliau juga diriwayatkan sebagai pemimpin para wali autad. Beliau juga adalah salah seorang perawi hadis dan memiliki sanad riwayat yang tinggi kedudukannya. Berkenaan dengan Hazrat Abu Yazid Bustami rahmatullah alaih ni, Hazrat Syekh Junaid Al-Baghdadi Quddisa Sirruhu, yang merupakan Sayyidut Taifah, pemimpin golongan ahli sufi ni, pernah berkata berkenaan beliau, Bayazid dalam jemaah kami adalah seumpama Jibril di kalangan para malaikat. Bahawa dalam medan tauhid ni, mereka mencapai penghujungan, orang-orang yang mencapai penghujungan dalam medan tauhid, disitulah permulaan bagi Abu Yazid.
Yakni penghujungan medan tauhid. Di situlah permulaan perjalanan Abu Yazid. Maka para salikin apabila mereka memulakan langkahan kaki mereka menuruti jejak langkah Abu Yazid, ya, maka mereka sedang berada di penghujungan makam tauhid. Faham tak? Ha? Dalam medan tauhid ni, seseorang yang menempuh medan tauhid, ya, medan ilmu tauhid, ya, penghujungan dia tu, itulah permulaan bagi Abu Yazid. Faham tak? Penghujungan tauhid tu permulaan bagi Abu Yazid. Maka para salikin yang menempuh perjalanan Abu Yazid ni, ya, mereka ni permulaan mereka tu adalah penghujungan tauhid. Faham tak? Jadi kan itu, bila kita ngambil silsilah nisbat silsilah Naqsyabandiyah ni, bila ada hubungan dengan rantaian nisbat Khaja Syekh Abu Yazid Bistami rahmatullah alaih ni, kita akan mengalami ahwal-ahwal tauhid wujudi ni. Faham tak? Tauhid af'al ni. Azmat wa buzurgi, yakni keagungan dan kesolehan beliau, antara rumah beliau ke masjid jaraknya adalah lebih kurang 40 langkah. Ya, jarak antara daripada rumah dia menuju ke masjid hanya dalam 40 langkah sahaja. Namun kerana keagungan masjid ada dalam diri dia, sekalipun dia tidak pernah meludah ke arah masjid. Ini dalam perjalanan dia menuju ke masjid tu, sekalipun dia tidak pernah meludah. Pada satu ketika berkenaan makam Hazrat Abu Yazid Bistami rahmatullah alaih ni, ada nyatakan tentang bahawa pada satu ketika Syaqiq Balkhi, Abu Turab Bakhsh dan Abu Yazid Bistami rahmatullah alaih, mereka bertiga ni sedang makan, sedang menjamu makanan, ya. Tapi pada waktu tu ada satu murid mereka yang tidak dapat menyertai dalam hidangan yang mereka makan tadi. Maka Abu Turab rahmatullah alaih pun telah berkata, marilah kita makan. Maka mereka pun makan. Maka ada satu pemuda tadi, dia kata, saya puasa hari ni, saya tak dapat makan. Maka dia pun kata, Syekh Abu Turab kata, makan je, kau akan dapat pahala sebulan kau. Tapi pemuda tersebut, yakni murid tersebut, dia tak nak ikut. Dia nak jaga puasa dia juga. Maka Hazrat Syafiq Balkhi rahmatullah alaih pun berkata, makanlah makan tu. Kau akan dapat pahala 1 tahun punya puasa. Ya. Tapi murid tersebut, dia nak jaga puasa dia tak nak buka puasa dia. Kemudian Abu Yazid Bustami rahmatullah alaih pun berkata, biarkan kat dia lah, kan? Biar kat dia, dia nak puasa, biar kat dia lah. Kita ajak dia makan, dia tak nak makan, kan? Dia nak puasa dia, biar pergi kat dia.
Jadi selepas beberapa hari daripada peristiwa tersebut, murid tersebut telah ditangkap atas satu kes yang mana dia dituduh sebagai pencuri, sehingga kedua-dua tangannya telah dipotong. Disebab tak tahulah, mungkin kerana dia tak nak ikut cakap masyayikh ke apa ke, kan. Jadi itu ahwal yang telah berlaku dalam riwayat para masyayikh ini, disebabkan keingkaran murid tersebut tadi. Dia tak nak ikut arahan para elders dia, orang senior daripada dia, masyayikh dia, ya. Maka dia telah ditimpa musibah yang mana menyebabkan dia telah ditangkap, dituduh sebagai pencuri. Antara kata-kata Abu Yazid Bustami rahmatullah alaih, "Nikon ki sohbat nik kam karne se behter hai." Bersahabat, berdampingan dengan orang yang baik, ya. Bersahabat, berdampingan dengan orang-orang yang baik adalah lebih baik daripada melakukan perbuatan yang baik. Faham tak? Nikon ki sohbat nik kam karne se behter hai. Iaitu berdampingan dengan orang-orang yang baik itu adalah lebih baik daripada kita buat perkara-perkara yang baik. Sebab kita buat benda-benda yang baik ni, kadang-kadang kita salah niat walaupun benda baik. Kita ingat benda tu baik, tapi niat kita tak tahu baik ke tak baik, kan. Dan kadang-kadang kita nak buat benda baik tu, kadang-kadang mungkin akan ada halangan-halangan tertentu. Jadi berdampingan dengan orang-orang yang baik itu lebih baik daripada melakukan perkara-perkara yang baik. Or burung ki sohbat bure kam karne se badter hai. Dan berdampingan dengan orang-orang yang buruk, ini buruk perangai, buruk akhlak dia, ya. Berdampingan dengan orang-orang yang buruk akhlaknya adalah lebih buruk daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Maknanya berdampingan dengan orang yang jahat tu lebih jahat daripada buat jahat. Faham tak? Berdampingan dengan orang-orang yang jahat tu lebih jahat lagi. Faham tak? Baik buat jahat lah daripada berlaku. Tak. Maksudnya apa? Baik kita maksudnya kalau kita berdampingan dengan orang-orang yang baik itu, itulah yang terbaik. Lagi elok daripada kita buat benda-benda yang baik. Benda-benda yang baik apa? Mengaji. Apa-apa saja perkara-perkara kebaikan, kan? Berdampingan dengan orang-orang yang baik itu lebih baik daripada melakukan kebaikan-kebaikan tu. Faham tak? Mana kita berdamping dengan orang baik macam mana? Orang-orang yang kita tahu dia berilmu, dia ada amal soleh, dia ada agama, berdampingan dengan mereka tu, mana sedikit sebanyak perangai-perangai mereka, kebaikan-kebaikan mereka tu akan terlimpah pada kita. Betul tak? Begitu juga berkawan dengan orang-orang yang jahat, kaki pencuri. Mana kalau kita berkawan dengan orang-orang yang kaki gaduh ke sebagainya, kaki penyamun ke, kaki pecah rumah ke, kaki apa-apa sajalah, orang yang jahat, maka kita pun akan terlibat dengan dia punya kejahatan dia. Walaupun kita ni tak buat jahat, tapi kita akan dianggap dia ni geng dia tu lah, gangster tu, gangster tu lah. Nampak tak? Jadi kita tak buat jahat lagi, tapi dah dituduh jahat. Jadi berkawan dengan orang jahat tu lebih jahat lagi daripada buat jahat. Faham tak? Ini kalam hikmah daripada para masyayikh.
supaya kita ni menghindarkan diri kita tu daripada berkawan dengan orang-orang yang tak bagi kita manfaat, baik manfaat rohani ataupun akhirat. Jangan nak manfaat duniawi kita kawanlah dengan orang-orang ahli dunia. Orang-orang yang fikir tentang kemasyhuran, pangkat, kedudukan, nak cari nyawa, nak cari harta, nak cari takhta, kedudukan. Kita nak benda tu, kita kawanlah dengan orang-orang macam tu. Nak dapat projek, kena kawanlah dengan politician, ahli politik. Betul tak? Tapi kalau kita nak manfaat rohani, nak manfaat agama, kita kena berkawan dengan orang-orang yang ada ilmu agama, yang ada amal agama, orang-orang yang ada agama dalam diri dia. Betul tak? दो बातें, ada dua perkara di sini. एक शख्स ने अर्ज किया, मुझे ऐसे तालीम दीजिए जिससे मेरे नाजात हो जाए. Jadi ada seorang datang bertanya kepada Khaja Abu Yazid Bistami rahmatullah alaih, berikan saya satu pengajaran supaya saya, yang mana dengannya saya akan mendapat kejayaan. Ajarkanlah saya dengan suatu ajaran, yang mana dengannya saya akan mendapat kejayaan. Maka kata Abu Yazid Bistami rahmatullah alaih, दो बातें याद कर ले काफ़ी हैं. Untuk kamu ni, kamu ingat dua perkara ni cukup. Hanya ingat kepada dua perkara, iaitu apa yang pertama? Perkara yang pertama apa? Yang pertamanya कि अल्लाह ताला तेरे हाल से आगाह है कि जो कुछ तू करता है वो देखता है. Jadi perkara pertama yang kamu perlu ingat ialah bahawa hal keadaan kamu hendaklah kamu perhatikan. Hendaklah kamu ketahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengawasi segala hal keadaan kamu. Bahawa apa saja yang kamu lakukan, dia memerhatikan. Nampak tak? Ini perkara pertama. Jadi kita sentiasa perlu berada dalam nigah dahsyat. Nigah dahsyat bahawa memerhatikan, mengawasi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang memerhatikan kita. Allah Subhanahu Wa Taala sedang memerhatikan kita. Apa yang sedang kita buat? Apa yang sedang kita cakap? Apa yang sedang kita fikirkan? Apa yang terlintas dalam niat kita? Jadi ini yang kita perlu sentiasa dalam pengawasan. Bahawa diri kita sentiasa sedang dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesedaran bahawa diri kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Yang keduanya, दूसरे वो तेरे amal se बेनियाज है. Yang kedua, hendaklah kita ingat bahawa segala amal-amal yang kita lakukan ni, amal-amal kebaikan yang kita buat ni, Allah Ta'ala tak berharap sikit pun. Allah tak berhajat sikit pun pada amal-amal yang kita buat ni. Semua amal-amal ibadah yang kita buat, zikir ke, ibadat ke, solat ke, selawat ke, istighfar, taubat ke, Allah tak perlu ni semua. Itu semua kita buat tu semua untuk kita. Faham tak? Allah tak berhajat pada segala amal ibadat yang kita buat ni, yang kita persembahkan kepada dia ni. Faham? Semua yang kita persembahkan kepada dia tu semuanya akan dikembalikan kepada kita juga, natijah dia. Kalau kita buat serah pada Allah ibadat yang elok, maka Allah akan bagilah ganjaran yang elok. Pahala yang setimpal elok dengan apa yang kita buat. Ada jadi orang tengah bertanya, kisine pucha. Apa benda tu? Kisine pucha, namaz ki sahih ta'rif ki hai. Jadi ada orang bertanya, apakah ta'rif yang sebenar bagi sembahyang? Ini sembahyang tu apa maknanya?
Apa takrif sembahyang yang sebenarnya? Maka kata Abu Yazid rahmatullah alaih, जिसके ज़रिए खुदा से मुलाकात हो सके. Jadi sembahyang adalah suatu wasilah perantaraan yang mana dengan sembahyang tadi, apabila kita kerjakan, kita lakukan, kita dapat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Jadi nak menghadap Allah Ta'ala macam mana? Dengan sembahyang. Jadi itu ta'rif yang Khaja Abu Yazid Bustami rahmatullah alaih nyatakan. Ya. Jiske zari'e khuda se mulaqat ho sake. Sembahyang tu apa? Ini solat tu apa? Solat itu adalah yang mana dengannya kamu dapat menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi macam mana kita nak kembali menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan kita mendirikan sembahyang dengan sempurnalah. Jangan sembahyang yang tunggang langgang. Mana sembahyang tu mana sampai kita dapat menghasilkan ihsan, seolah-olah kita sedang memerhatikan Allah Taala. Sebagaimana Allah Taala tu sentiasa mengawasi kita. Jadi itu antara kata-kata hikmah dan tazkirah berkenaan Hazrat Khaja Abu Yazid Al-Bistami rahmatullah alaih. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita limpahan faiz, ma'rifat, jam'iyat, ahwal fana dan baqa sebagaimana yang telah dialami oleh Hazrat Khaja Abu Yazid Bistami rahmatullah alaih. Ya. Yang mana dengan berkat faiz daripada beliau juga kita dapat faedah daripada amalan-amalan tarekat Naqsyabandiyah Mujadidiyah ni. Jadi daripada Hazrat Khajagan, para Khajagan Taifuriyah. Ya tak? Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita limpahan sebagaimana Allah Taala kurniakan limpahan kepada sekalian para masyayikh akabirin Khajagan Naqsyabandiyah Mujadidiyah ni. Ya. Semoga kita dapat amal dan kita sampaikan insya-Allah. Al-Fatihah kita hadiahkan untuk sekalian para masyayikh.